Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru yang akan mengikuti pengajian khususnya di UiTM Shah Alam untuk sesi 2022. Saya Inspektor PB Syahrizal Sulaiman dari Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM Shah Alam. Pada hari ini ingin menyampaikan sedikit taklimat berkaitan keselamatan kepada pelajar-pelajar semua. Diharapkan sesi perkongsian ini dapat sedikit sebanyak membantu dan memberi pemahaman terutamanya berkaitan keselamatan di dalam kampus sepanjang tempoh pengajian. Untuk makluman semua, Pejabat Polis Bantuan ini dahulunya dikenali sebagai Unit Keselamatan sekitar tahun 1974. Kemudiannya bertukar kepada Bahagian Keselamatan pada tahun 1996. Alhamdulillah, pada tahun 2011 kami mendapat kelulusan untuk dinaik taraf kepada Polis Bantuan. Lebih istimewa lagi, pada ketika itu kami merupakan unit keselamatan yang pertama di Universiti Awam mendapat kelulusan tersebut. Berikut merupakan majlis memorandum kelulusan menaik taraf dari unit keselamatan kepada Polis Bantuan UiTM. Pada ketika itu, Naib Chancellor UiTM adalah Tan Sri Shahul Hamid. Majlis turut disempurnakan lagi oleh Ketua Polis Negara pada ketika itu, iaitu Tan Sri Ismail Omar. Pada masa yang sama juga, Pejabat Polis Bantuan telah melalui 3 fasa perubahan logo jabatan sejak awal penubuhan sehingga kini. Seperti yang dipaparkan adalah Carta Organisasi Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM Shah Alam. Diketuai oleh Superintendent PB Badarudin Muhammad Dom selaku Ketua Polis Bantuan UiTM dan dibantu oleh Timbalan Ketua Polis Bantuan 1 DSP-PB Suria Haji Kamis serta Timbalan Ketua Polis Bantuan 2 DSP-PB Sokri Sulaiman. Untuk makluman semua juga, UiTM Shah Alam mempunyai 4 laluan utama. Yang pertama di pintu 1, iaitu pintu utama berhampiran bulatan Seksyen 2. Pintu 2, laluan dari Seksyen 7 berhampiran bangunan Jekyll. Pintu 3 bersebelahan Hotel UiTM, manakala pintu 4 berhampiran susul keluar ke Lebuh Raya Persekutuan. Berikut merupakan perkhidmatan utama daripada Pejabat Polis Bantuan kepada pelajar. Yang pertama adalah memberikan kawalan keselamatan kampus 24 jam. Kami juga menerima segala laporan kehilangan dan jenayah. Kami juga menguruskan dan memproses permohonan pelekat kenderaan bagi pelajar, terutamanya bagi pelajar ANR. Memberikan bantuan tunjuk arah kawalan keselamatan bagi segala permohonan program dan aktiviti pelajar. Di samping itu juga, kami menguatkuasakan Akta 174 bagi kesalahan lalu lintas dan kerjasama penguatkuasaan sasia rupa diri bersama pihak fakulti dan juga HEP. Sentiasa memastikan kawalan trafik dan lalu lintas di dalam kampus berada dalam keadaan baik dan lancar, serta sentiasa bersedia menerima segala risikan maklumat dari pihak pelajar. Sekiranya pelajar ingin membuat laporan atau ingin berurusan dengan pihak Polis Bantuan, berikut merupakan tata cara atau SOP yang perlu dipatuhi. Yang pertama, pelajar perlulah membuat imbasan Saring 19 UiTM. Yang kedua, membuat imbasan MySejahtera. Ketiga, perlu membuat imbasan suhu. Dan yang terakhir, perlulah menggunakan hand sanitizer yang disediakan. Kemudian, barulah pelajar boleh berurusan dengan pihak kaunter bersama anggota yang tugas.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas masukan ke UiTM. Sebelum saya meneruskan taklimat keselamatan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Inspektor PB Muhammad Syahrin bin Abdul Karim, Ketua Unit Siasatan dan Kawalan CCC di Ibu Pejabat Perubatan UiTM Shah Alam. Pada sesi taklimat saya pada kali ini, saya ingin menerangkan serba sedikit berkaitan dengan kes-kes berisiko tinggi yang berlaku di dalam kampus dan juga tips-tips keselamatan yang boleh dikongsikan bersama, dan seterusnya jika berlaku sebarang ancaman kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita pergi kepada kes-kes yang berisiko tinggi yang kerap berlaku kecurian di dalam kampus. Berdasarkan pada data-data yang diperolehi pada kes-kes yang lepas, kes ini adalah sangat popular. Pertama sekali adalah berkaitan dengan kes kehilangan motosikal, yang keduanya berkenaan dengan kes kehilangan komputer bimbel, dan seterusnya berkenaan kehilangan beg duit ataupun dompet. Tak lupa juga berkaitan dengan kes telefon bimbit. Seperti video yang dipaparkan, kita dapat lihat suspek kes kehilangan motosikal. Kes ini berlaku di Kolej Perindu, yang mana untuk makluman semua, suspek hanya perlu mengambil 5 saat sahaja untuk mencuri motosikal tersebut. MO ataupun modus operandinya sama, iaitu masuk sebagai pekerja kontrak pada masa sama, cuba mencari peluang melihat motosikal yang digendaki. Pada ketika itu motosikal jenis 125Z yang sangat popular, dan motosikal pelajar itu juga tidak mempunyai kunci tambahan yang sepatutnya. Itu yang memudahkan suspek mencuri motosikal tersebut. Namun alhamdulillah, dengan kerjasama semua bahagian dan anggota serta bantuan CCTV yang terdapat di dalam kampus, kami Polis Bantuan telah berjaya menahan suspek pada ketika itu. Untuk makluman semua, suspek sebenarnya dalam proses untuk melakukan kerja mencuri bersama dengan teman wanitanya, dan kita dapat kejar, dan alhamdulillah kita berjaya dapat gagalkan cubaan mencuri suspek. Dan juga untuk makluman semua, sebenarnya kes ini telah banyak menyelesaikan kes-kes yang lain. Okey, saya pergi kepada kecurian barang berharga. Punca-punca kecurian ini seperti biasa, iaitu kepercayaan kepada rakan sebilik, dan tiada kunci tambahan. Untuk makluman semua, antara inisiatif Polis Bantuan lakukan, kita telah pergi dari bilik ke bilik. Sebenarnya kita nak kurangkan kecuaian yang dilakukan oleh pelajar. Ini disebabkan kebanyakan pelajar bila berada di dalam bilik jarang mengunci bilik. Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya modus operandi orang yang mencuri ini sangat mudah. Suspek akan pergi dari bilik ke bilik, mengetuk pintu bilik, dan sekiranya ada penghuni, suspek akan bertanya soalan-soalan yang membuatkan kita pun tak syak yang mereka datang dengan niat untuk mencuri. Namun demikian, sekiranya mereka ketuk tak ada penghuni ataupun penghuni yang sedang tidur dan tidak sedar, pada ketika itulah mereka akan mengambil peluang untuk mengambil sebanyak barang berharga yang mereka sempat ambil, dan seterusnya mereka akan bergerak keluar. Dan akhirnya pelajar ini hanya akan sedar apabila mereka bangun daripada tidur ataupun masuk ke dalam bilik ketika itu. So ini jelas satu kecuaian. Jadi inisiatif Polis Bantuan
membuat rondaan dari bilik ke bilik, apa yang kita dapat lihat memang ramai pelajar yang tidur tanpa mereka sedar. Dan kebanyakan bilik yang kami pergi ini tidak berkunci, dan ini adalah kerjasama dan inisiatif daripada pegawai yang mampu kita buat untuk membantu mencegah kecurian. Untuk next slide, seterusnya saya nak sharekan tips keselamatan penting pada tuan-tuan dan puan-puan. Tips keselamatan penting ini saya pecahkan kepada dua bahagian, iaitu keselamatan kediaman pelajar dan juga keselamatan kenderaan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tips ini boleh dijadikan panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan apabila diperlukan nanti. Kita pergi kepada tips bahagian yang pertama, iaitu keselamatan kediaman pelajar. Bagi tips yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu tukar semua ibu kunci apabila pindah ke bilik baru ataupun rumah yang baru. Yang keduanya, pintu dan tingkap ke bilik penginapan mesti dipasang dengan kunci yang berkualiti. Dan seterusnya, sentiasa kunci bilik anda apabila keluar, walaupun untuk sementara sahaja, walaupun belakang bilik anda berada di dalam bilik ataupun rumah. Ini bagi mengelak individu lain yang mengambil kesempatan untuk masuk ke bilik tuan-tuan. Bagi tips seterusnya, tukar ibu kunci anda jika kunci anda hilang ataupun dicuri. Ini bagi mengelak individu yang tidak bertanggungjawab menjumpai kunci tersebut. Yang seterusnya, sentiasa kunci pintu dan tingkap, terutamanya pada waktu malam. Jangan berkompromi keselamatan anda walaupun rakan sebilik meminta anda biarkan pintu tidak berkunci. Ini bagi mengelak individu yang tidak bertanggungjawab memasuki bilik tuan-tuan. Seterusnya, tutup lansir ataupun tirai apabila anda keluar daripada bilik, bagi mengelak individu luar dapat melihat di dalam bilik tuan-tuan dan puan-puan barang-barang berharga yang terdapat dalam bilik tersebut. Untuk tips seterusnya, jangan tinggalkan kunci di bawah tikar pintu ataupun tempat yang boleh dicapai oleh sesiapa. Ini bagi mengelak individu yang tidak bertanggungjawab memasuki bilik tuan-tuan ataupun rumah yang tuan-tuan menginap. Dan seterusnya, jangan tinggalkan identifikasi, dompet, barang kemas, kamera, telefon bimbit dan lain-lain barang berharga di tempat yang boleh dilihat. Dan seterusnya, sentiasa memberitahu rakan sebilik mengenai ke mana anda pergi, berapa lama anda pergi dan bila anda balik. Ini adalah bertujuan adalah untuk membantu pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang kecemasan pada diri tuan-tuan dan puan-puan. Dengan maklumat-maklumat yang ada dapat membantu pihak berkuasa. Kita akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu keselamatan kenderaan. Saya akan beri beberapa tips kepada tuan-tuan berkaitan keselamatan kenderaan yang boleh digunakan semasa tuan-tuan berada di dalam kampus ataupun di luar kampus. Bagi tips yang pertama, keselamatan kenderaan, yang pertama ialah sentiasa kunci kereta anda, tutup tingkap dan menyimpan barang-barang berharga di tempat yang tidak boleh dilihat. Ini bagi mengelak individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan ataupun ingin mencuri barang-barang berharga di dalam kenderaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya, berkenaan dengan siasat kunci kereta dan motosikal anda dengan menggunakan kunci tambahan.
Ini bertujuan sekiranya terdapat cubaan mencuri akan menyukarkan individu tersebut untuk mencuri kenderaan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya memeriksa tempat duduk belakang sebelum masuk ke dalam kereta. Ini juga bagi mengelak individu mengambil kesempatan ke atas tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya letak di tempat terang dan kawasan lalu lintas yang sibuk. Ini membolehkan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan yang sentiasa dilihat oleh orang ramai, bagi mengelak orang mengambil kesempatan melakukan jenayah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bagi slide seterusnya, jika berlaku ancaman kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah tindakan yang perlu diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, tindakan yang pertama yang perlu diambil oleh tuan-tuan ialah yang pertama sekali kita perlu bertenang. Okey, perlu bertenang. Yang keduanya, lapor kepada polis dalam keadaan segera ataupun bantuan jika menerima sebarang ancaman. Yang ketiganya, tidak melakukan sebarang tindakan terburu-buru. Okey, dan seterusnya, sekiranya anda membuat keputusan untuk melawan, pastikan anda benar-benar menguasai keadaan. Guna sebarang alat yang ada, contoh beg, batu, kayu, payung dan lain-lain. Dan seterusnya, camkan muka dan tanda-tanda yang ada pada penjenayah, pakaian dan juga nombor kenderaan sekiranya penjenayah menggunakan kenderaan ketika melakukan jenayah. Sekali sekiranya berlaku sebarang kecemasan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menghubungi talian hotline 24 jam Ibu Pejabat Perbantuan UiTM Shah Alam, iaitu 035544 3999 ataupun 035544 2153. Pihak Perbantuan akan cuba sebanyak mungkin membantu tuan-tuan dan puan-puan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Akhir kata, dari saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kesetujuan tuan dan puan mendengar kalimat keselamatan dari Ibu Pejabat Perbantuan. Keselamatan anda adalah utama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Polis Bantuan UiTM ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar baru yang mendaftar di UiTM. Di kesempatan ini saya ingin menasihati pelajar-pelajar supaya mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan UiTM. Ingin juga saya maklumkan kepada semua pelajar dan juga warga UiTM, perjuangan kita menangani COVID-19 belum selesai. Dan akhir sekali ingin saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar-pelajar baru. Sekian, terima kasih.